السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah izinkan kita untuk sekali lagi bernafas di atas muka bumi ini. Hari ini mungkin ramai menghitung hari yang baharu, dalam tarikh yang baharu, dalam tahun yang baharu. Saya teringat satu pesanan yang diungkap oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia kata, ya bani Adam, indaka anta ayyam, idza zahaba yawmaka zahaba ba'duka. Dia kata, wahai anak Adam, sesungguhnya dia kata, dirimu itu seumpama sejumlah bilangan hari-hari dalam kehidupan. Maknanya hari dan juga diri kita ni benda yang sama. Maka bila mana berlalu satu hari daripada hidup kita ini, maka berlalulah satu bahagian daripada tempoh umur kita. Siang dan malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini, dia pasti akan datang. Silih berganti antara siang dan juga malam. Cuma yang membezakan adakah kita mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Malam ni saya sekadar menggantikan pengkuliah yang tak dapat hadir, jadi mungkin sesi ini sesi tazkirah, peringatan untuk diri saya dan juga semua. Sebab saya yakin jemaah Masjid At-Taqwa ni lebih alim daripada saya. Saya mungkinlah mengajar di 10-20 masjid, tapi tuan-tuan berguru dengan lebih 30 guru setiap malam. So tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah lebih alim daripada saya, insya-Allah. Baik, bila mana kita bercakap tentang soal masa, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah taala biasa bersumpah dengan masa. Sumpah ni maknanya Allah Ta'ala ambil masa itu untuk dijadikan sesuatu yang sangat penting, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Antaranya Allah Ta'ala sebut wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sebagai contoh, wal fajri wa layalin 'ashr wal 'asri wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan pelbagai lagi menandakan waktu ataupun zaman ataupun hitungan nak sebut apa, hitungan detik ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sama ada kita nak ambil kalender Masihi ini sebagai suatu bentuk perkiraan, ataupun kita nak mengambil kalender Hijrah itu sebagai suatu bentuk perkiraan, itu satu perbincangan yang lain. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita masa. Dan Allah Ta'ala dalam memberikan kita masa, Allah Ta'ala juga memberikan kita tempoh. Sebab tu ada perkataan ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, sampai ketentuan, sampai suatu peringkat yang kita kata expired date kita, la yastakhiruna sa'ah, takkan lambat walau sa'at. Kita orang Melayu gelar dengan saat, satu detik. Wala yastaqdimun, takkan juga awal walaupun satu detik. Sebab itu ibu-ibu, ayah sekalian, saya tertarik dengan satu kitab kecil yang ditulis oleh almarhum Syekh Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Kitab ini asalnya merupakan suatu permintaan daripada pelajar-pelajar beliau di Jordan yang minta beliau untuk gariskan beberapa, kita kata beberapa khitbah ni, beberapa rancangan ataupun beberapa aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk dapatkan cita-cita mereka
Seorang pelajar for sure cita-cita mereka nak dapatkan ilmu. Jadi apakah aktiviti ataupun program-program yang perlu mereka laksanakan? Kita mungkin biasa baca Stephen R. Covey punya buku 7 Highly Effective Person dan sebagainya. Tapi pada saya buku Syekh Salah Fattah Khalidi ini ada satu sisi yang menarik. Walaupun buku ini ringkas, tipis dia dalam 183 muka surat dan tulisannya pun besar-besar. Tapi bila mana pelajar-pelajar ini datang berjumpa dengan Syekh Salah Fattah Khalidi, minta kepada dia bagaimana cara untuk jadi orang berjaya, how to gain success in life. Maknanya dalam soal ini semua orang diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Everyone has 24 hours dalam kehidupannya. Soal dia, kenapa 1 hour kita berbeza dengan 1 hour orang lain? Kenapa masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini relatifnya macam nampak singkat berbanding dengan umat terdahulu yang sama, salafus salih. Mereka juga diberikan 24 jam, tak ada mereka 25 jam, tak ada mereka 26 jam. Tetapi kenapa kehidupan mereka berbeza dengan kita? Sebagai contoh, Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, semua orang kenal Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari habiskan masa dia untuk ilmu, sampai ke peringkat Al-Imam Al-Bukhari ini terkenal hingga ke akhirnya. Saya ambil contoh yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Di Malaysia ni rasa-rasanya tak ada masjid yang tak mengajar kitab Al-Imam An-Nawawi. Paling-paling kita kata minimum requirement Imam Nawawi ni orang akan belajar hadis 40. Kemudian orang akan belajar Riyadhus Salihin. Kemudian mungkin kita akan belajar kitab Al-Azkar bagi pelajar-pelajar syariah macam saya ni, Minhajul Talibin, antara teks yang wajib kita tekuni. Di sana juga adanya syarah Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi umur dia 45 tahun je. Tak panjang. Saya this year 44, so next year 45. Kena fikirlah adakah saya pun sama umur dengan Imam An-Nawawi. Tapi nak cerita, Al-Imam An-Nawawi 45 years je umur dia. Kita mungkin 90, double from Imam An-Nawawi. Tapi apa yang kita hasilkan untuk agama? Apa yang kita hasilkan untuk diri kita? Sesuatu yang kita kena lihat, bahawasanya masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi sama pada setiap orang. Tetapi kenapa pada setiap ada orang yang berbeza cara dia memanfaatkan, dan ada orang lain berbeza cara dia memanfaatkan. Sebab tu tak pelik kalau kita dengar ulama-ulama terdahulu menghabiskan 30 juzuk dalam masa beberapa hari sahaja. Kita hari ni mungkin rasa pelik. Mungkinlah juga sebab kita ni lidah Melayu kan, nak baca Quran tu laju macam Arab tu tak sampai kita kan. Hak tu mungkin faktor lah. Tapi sekurang-kurangnya nak capai ke suatu tahap mereka yang satu hari boleh 1 juzuk tu pun sangat sukar bagi kita. Tapi soalnya bagaimana memanfaatkan masa. Sebab tu Syekh Salah Fattah Khalidi memulakan penulisannya berkaitan dengan bagaimana untuk capai suatu hidup yang lebih baik bagi orang yang nakkan kejayaan. Dia gariskan beberapa perkara. Yang pertama, Syekh Salah Fattah Khalidi menggariskan suratul Asr. Surah Al-Asr. Kita biasa baca surah Al-Asr. Hari-hari baca rasanya. Habis saja majlis, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Kita baca Al-Asr innal insana fi khusr. Waktu solat, kalau solat seorang-seorang ni pun antara surah favorite lah. Tak ada saya pun surah favorite juga sebab ringkas tak. Tapi adakah pernah kita tengok, mungkin kita dah tahu, tapi malam ni sekadar suatu peringatan untuk saya dan juga semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan satu seruan ataupun satu sumpahan dengan masa? Wal 'asr. Contohnya pernah pergi ke Timur Tengah, mungkin pernah pergi Mekah, Madinah, akan biasa minum asir. Asir tu asir jus. Arab menyebut asir. Asrun dan asir ada ciri yang sama. Kita terjemahkan wal asri ini demi masa. Ada yang menterjemahkan demi waktu asar.
Al-'asr, apa al-'asr? Allah Ta'ala menyebut wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Al-'asr dari sudut makna dia ialah zaman ataupun ad-dahr, waktu dan juga masa. Baik, dalam soal ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih wal 'asr? Allah tak kata wal zaman. Allah tak kata wal waqt. Tapi Allah Ta'ala memilih al-'asr. Asr sebagaimana kita tahu ada waktu solat nama solat asar. Dalam bahasa sama asr juga ialah suatu tempoh waktu. Tapi asr ini dari sudut makna root word dia dalam bahasa Arab ialah dhaqtu syai'in hatta yatahallaba. Itu maksudnya memerah sesuatu sehingga keluar jusnya. Sehingga keluar air. Sebab tu orang Arab bersebut asartu thawb, aku perah pakaian. Asartu thawb maknanya dia perah, dia henyak, dia buat sesuatu sampai ke peringkat setitisan air yang terakhir itu akan keluar daripada pakaian yang dia basuh. Saya yakin ibu-ibu kat belakang zaman-zaman tak ada washing machine tu semua tangan kuat-kuat. Kita perah baju tu, bukan saja perah baju kan, siap popap. Saya ingat arwah bapak saya tu kalau basuh baju tu akan dengarlah bunyi-bunyi bising, bukan dia rotan benda dah. Dia ambil baju tu, dia pukul dekat atas lantai nak pastikan semua air-air yang ada dalam pakaian tu hilang. Maka itu nama asr. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih al-asr ini sebagai waktu? Sebab waktu itu takkan dapat kita manfaatkan melainkan selepas kita perah, selepas kita kerah, selepas kita gunakan segala daya upaya kita yang ada sehingga menghasilkan sesuatu yang kita nak, maka baru namanya asr. Sebab tu kalau siapa biasa minum jus dekat tanah Arab, dia tak macam jus kat Malaysia kan. Jus kat Malaysia ni air. Jus kat Arab tu dia akan press sampai betul-betul kita rasa this is the really juice. Tak, bukan sekadar beli sebiji orange ya. Kita nak kata kita nak apple juice, dia pun blend apple tu dengan campur dengan air, so akhirnya nampaklah warna-warna apple. Tak, di tanah Arab biasa dia akan press satu-satu sampai keluar betul-betul jusnya, dan itulah yang kita minum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini Allah Ta'ala nak membayangkan demi masa, iaitu di mana manusia yang tidak memanfaatkan masanya, tak menggunakan masanya dengan baik, tak memerah masa yang ada untuk buat sesuatu yang berfaedah, maka sebab itu pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan berada dalam keadaan yang rugi. Kenapa rugi? Contoh, ada orang ada masa sejam. Ibu-ibu lah, saya tabik dengan ibu-ibu kan, dalam masa sejam macam-macam benda dia boleh buat. Itu kelebihan orang perempuan kan, dia dalam masa yang sama. Sebab orang perempuan ni dikatakan multitasking. Kita orang lelaki ni single tasking, tu lah boleh buat dikatakan. Biasanya macam masak lauk, dalam masa masak lauk dia boleh buat benda lain, kemas itu kemas ni, sejam 4 dish siap. Mak saya sebagai contoh kan, umur dah 78, dia masih boleh masak kan. Kadang buka puasa 3 tahun tu 4 lauk siap lah. Bila masa dia masak, kita sejam pergi pasar malam apa pun tak nak kan, pusing tawaf labbaik Allahumma labbaik, dah pusing pasar Taman Tun ni, bazar Ramadan Taman Tun, sejam tu cari parking je saya rasa. Sebab tu dalam keadaan ini Allah Ta'ala menggambarkan bahawasanya masa itu hanya akan dapat didapati oleh orang-orang yang benar-benar memanfaatkan masa tersebut. Sebab tu ada satu kata-kata Arab, man talabal ula sahural layali. Siapa-siapa yang nakkan ketinggian, talabal ula, dia nakkan ketinggian, maknanya nak dapatkan something yang tinggi, disebut dalam bahasa orang Arab sahural layali, dia mesti berjaga malam. Saya ingat zaman saya student dulu, memang waktu buat paper project akhir tu memang tak tidur malam lah. Saya tidur lepas isyak, betul-betul tidur lepas isyak, habis main isyak je, Assalamualaikum warahmatullahi, tidur.
9 tu tidur, 10, 11, 12 bangun buat paper project. Zaman-zaman tu ada komputer pun sangat-sangat basic lah. Tak ada Google macam budak-budak sekarang. Sekarang buat thesis senang, Google je semua keluar. Ada AI, sekarang ni ada AI lah. Cakap je apa-apa boleh keluar tu tesis agaknya sekarang. Dulu nak dapatkan buku tu kena pergi bermalam, sampai ke peringkat pergi ke perpustakaan tu pada pagi sampai ke petang. Tapi nak ceritanya sahur al-layal, iaitu dia mesti berjaga malam baru dia dapat sesuatu. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini meletakkan orang yang tidak memerah masanya, orang yang tak menggunakan masanya dengan baik, maka dia akan khusran, dalam keadaan kerugian. Apa yang dia rugi? Dia rugi dari sudut umur dia, dia rugi dari sudut masa dia. Sebab saya ingat guru saya sebut masanya ada 3 je. Masa yang dah berlalu, masa sekarang dan juga masa akan datang. Masa akan datang belum tentu milik kita, sebab tak tahu lagi hidup ke tak. Patah balik ni wassalam dah tak ada dah, tak jumpa dah. Baru jumpa semalam kat masjid, tahu-tahu esok dah datang masjid, tapi orang usung lah. Waktu boleh datang masjid sendiri tak datang, jangan orang usung baru nak datang. Yang dah lepas kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Sebab tu Arab menyebut wa kullu fatin wa kullu atin. Setiap yang dah lepas dia akan lepas, tak boleh rewind dah. Tak ada konsep back to the future. Walaupun dalam ilmu fizik dia bincang tentang soal dimensi masa, adakah kita ni boleh patah balik dan sebagainya, hak tu bukan nak bincang sini. Tapi yang penting bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan manusia ini sampai ke peringkat begitu. Walaupun surah ni pendek, wal 'asr innal insana lafi khusr, Allah Ta'ala gambarkan dan bayangkan setiap manusia itu dalam kerugian. Dan satu bentuk gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gambarkan semua dulu, kemudian baru Allah Ta'ala buat pengecualian menggunakan kataan illa. Apa maksud dia? Kebiasaannya semua manusia akan rugi, kecuali ada exceptional dia. Siapa? Illallazina amanu. Yang pertama, orang yang takkan rugilah orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan iman ini dulu sebagai asas untuk tak jadi orang yang rugi? Sebab iman inilah foundation untuk tentukan kejayaan kita dekat akhirat. Tiket nak masuk syurga apa dia? Iman. Buatlah amal banyak mana pun, tapi kalau tak ada iman, boleh masuk syurga tak? No. Tak boleh. Tak payah masuk syurga nak tanam dekat tanah kuburan Bukit Kiara ni pun, kalau tak daftar dengan karya, tak boleh. Carilah kan, tu tanam tu dekat nak pergi Karak tu kan, Darul Sakinah tu dekat sana tu. Tuan-tuan, itu baru dunia. Kalau kita tak ada tiket asas, kita tak boleh buat apa-apa. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan suatu asas paling penting untuk jadi orang yang tak rugilah tentang soal iman. Apa itu iman? Al-iman, kita semua dah tahu. Iman itu bagaimana kepercayaan kita dalam hati, kepercayaan yang teguh. Percaya ni dia bukan sesuatu yang boleh buat main-main tak, dan dia bukan terbit macam tu je. Percaya kita akan selamat. Contoh, kalau lah orang sangkut kita dekat satu zip line, kita yakin ke kita akan selamat? Tak payahlah naik kereta kabel kan, pergi ke Langkawi. Kalau fikir-fikir, satu kabel tu boleh tampung satu gondola tu. Tapi kenapa kita boleh naik? Sebab adanya keyakinan. Hari ni orang dengan autonomous drive, beli Tesla sebab autonomous drive kan, malas. Dia kata baik mesin yang bawa kereta daripada manusia bawa kereta. Sebab dia kata mesin bawa kereta ni dia tak ada emosi, manusia bawa kereta ada emosi. Kenapa kita boleh yakin kadang-kadang dengan autonomous drive? Sebab di sana ada satu elemen yang nama dia yakin. Itu yang membezakan kita dengan orang-orang kafir. Bila mana kita yakin. Sebab tu asas iman ini keyakinan. Kedua, iman ini disebut ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ini bukan saja dalam hati, tapi dia juga mesti terbit dengan kata-kata.
Ya, kata-kata mesti membuktikan keimanan. Sebab tu kena syahadah. Baru iman kita akan diperakui. Kemudian ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal. Dan amal perbuatan kita akan mengikuti. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat kedua yang perlu ada bagi orang yang nak berjaya, ialah apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang takkan rugi bila mana iman dia ada dan dia mempergunakan iman dia itu untuk melakukan amal-amal yang saleh. Saleh. Saleh ni sesuatu yang baik. Saleh ni tak semestinya benda-benda yang kita buat dalam masjid. Saleh ini boleh kita lakukan hatta di luar masjid. Saya ambil satu contoh benda saleh yang kadang-kadang kita orang masjid pun lupa. Tapi sebab hari ni saya biasa tazkirah Jumaat sekejap sikit. Ramai lelaki, malam ni tak ramai tapi boleh sebut dah. Kadang-kadang saya pergi ke masjid. Kita di Kuala Lumpur ni kita bersyukur sebab di BKL sediakan kita punya ruang berjalan kaki yang baik. Ada pagar nak elakkan peragut. Dan kalau kita perhatikan atas tempat berjalan kaki tu ada tanda-tanda. Betul tak? Ada tanda-tanda khusus untuk rakan-rakan kita yang kelainan upaya dari sudut penglihatan. Tapi kita kadang-kadang kita konon-konon saleh datang masjid, kita parking motor kat mana? Atas tempat jalan kaki tu kan. Yang sepatutnya itu jadi panduan untuk rakan-rakan kita bergerak, tapi kita letak motor kita. Ada yang letak gerai pula ada. Okey, itu bukan amal saleh. Saleh seseorang tu tak semestinya dia banyak salat semata-mata, tak. Saleh dari sudut bagaimana dia dengan jirannya. Hari ni kadang-kadang orang bergaduh pasal parking kereta je. Parking kereta kan? Kita letak kereta kat mana? Adakah kita letak kereta tu tak mengganggu orang lain? Saya ambil contoh masjid lagi lah. Hari Jumaat, berapa ramai yang halang kereta orang lain, tapi lepas mayang Jumaat habis, dia relax duduk dalam masjid, tak keluar-keluar, tapi orang horn 10 kali. Adakah dia saleh? Dia tak saleh. Sebab tu saya selalu buat contoh. Kenapa kita boleh parking, sanggup bayar parking, premier parking, ataupun joki parking untuk dapatkan parking yang baik, tiba-tiba dalam masjid yang free kita lagi tak ikut rules. Mana saleh kita? Sebab tu saleh ini bukan sekadar saleh kita dengan Allah, dia juga merangkumi saleh kita dengan manusia-manusia yang lain. Sebab tu hari ini kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi ada orang saleh dalam masjid, tapi luar masjid dia tak saleh. Kita nak dalam masjid pun saleh, luar masjid pun saleh. Yalah, sebab saya cakap dengan orang masjid kan, so kena tegur orang masjid lah. Kalau saya cakap dengan student, so saya kena tegur student sebab cakap orang masjid. Kadang-kadang kita order makanan, nak sebut saleh, saya ambil contoh-contoh yang biasa je. Order makan. Sebab tu kadang-kadang ni kedai makan pun dia makin cerdik nak elakkan kemarahan, dia kata tekan sendiri order tu. So kalau salah order bukan salah dia, salah kita yang tekan order tu. Dulu kita marah dia, tadi order lain dapat lain. So sekarang tak ada salah kita, dia pun tunjuk balik, dah kau order macam ni dapat macam ni lah. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk ucapkan terima kasih, walaupun ialah robot dah dia hantar gini kan. Tapi kalau manusia hantar, we say thanks tak? Ada yang hantar tersebut. Mana saleh kita? Benda-benda yang simple. Sebab Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang beriman, tindakan bukan saja kita sebab bila sebut amal saleh kita akan nampak tindakan yang semuanya saleh. Every action yang dia buat akan menghasilkan sesuatu yang baik, sama ada kebaikan itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ciri yang ketiga untuk orang yang tak rugi. Allah Taala menyebut wa tawasau bil haqqi. Baik. Apa yang tawasau? Tawasau kita terjemahkan dengan berpesan-pesan.
Kalimah tawasau ini bukan melibatkan satu orang. Dia melibatkan dua pihak. Ada pihak yang memberi nasihat dan ada pihak yang menerima nasihat tersebut. Ataupun ada satu pihak yang memberikan pesanan dan ada satu pihak lain yang menerima pesanan tersebut. Makna dia apa? Yang pertama, kena cari dulu apa itu al-haq. Sebelum kita nak berpesan-pesan, apa yang perlu kita pesankan? Yang perlu kita pesankanlah soal kebenaran. Apa dia yang benar itu? Yang benar itu tak lain tak bukan merupakan agama ini. Dan bagaimana nak dapatkan kebenaran agama ini? Tak lain tak bukan dengan kita belajar akan agama ini. Betul, Alhamdulillah, setakat pengalaman saya dah, masjid-masjid di Kuala Lumpur ni memang majlis ilmu dia tip-top. Saya balik kampung pun kadang-kadang apa istilah nak muda sekarang, krik-krik kan, nak cari majlis ilmu pun susah. KL ni majlis ilmu bercampur. Tapi soal dia, adakah kita dah tingkatkan tahap kita untuk capai suatu tahap keilmuan yang baik? Sebab tu saya antara orang yang tak terlalu rigid dalam bab soal kuliah maghrib, kuliah subuh ni, sebab tahu bukan semua yang datang tu student. Kalau datang tu student dia lain. Ada tutup guru marah, datang kuliah bawa telinga, ustaz bawa kitab. Dari satu segi betul, tapi saya ingat satu hadis Nabi sebab apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Nabi kata apa? Jadilah kamu orang yang alim. Hebat tahap tu. Tak mampu au muta'alliman, ataupun orang yang belajar dengan orang alim, kita panggil student. Student ni fahamlah, student kan, zaman-zaman student macam mana kan, datang bawa nota, bawa catatan. Zaman-zaman saya universiti tu ada yang bawa pita rakam. Zaman sekarang lagi canggih kan, dia rakam siap-siap, dia tidur Google Meet kan, Syarah ajar dengan Zoom, so dia rakam siap-siap, lepas tu nanti dia dengar lah. Tak boleh jadi muta'allim, tak mampu Ustaz. Nak bawa kitab, nak baca kitab, nak tulis tepi-tepi kitab tu dah. Nabi kata apa? Au mustami'an. Jadi pendengar pun cukup lah. Sebab tu dalam soal ini kita letakkan tahap kita di mana? Kalau kita mustami'an pun alhamdulillah lah mustami'an. Orangnya datang dengar. Walaupun mungkin 10 yang didengari itu satu pun lekat, okey lah, daripada yang tak datang dengar langsung. Au muhibban, datang tu dengar pun tak, sebab dia tahu dia lena je. Nampak macam mana kan? Sebab memang dia punya nature macam tu. Tak kata tuan-tuan, saya pun bila dah masuk 40 something ni, mulalah orang bagi tazkirah ke mesyuarat lama ke, mulalah mata tu kantuk kan, dia faktor usia dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita suka datang majlis ilmu. Tapi Nabi pesan apa? Jangan yang kelima. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, cinta kepada ilmu pun tidak. Sebab tu soal nak watawasau bil haqqi ini kena pastikan kita ada asas ilmunya. Sebab tu Syekh Salah Fatah Khalil dalam soal ini, dia nak semua orang untuk jadi orang yang senantiasa bersu untuk ilmu. Daripada satu tahap ke satu tahap, daripada satu ilmu ke suatu ilmu. Untuk apa? Baru kita boleh melaksanakan tawasau bil haqq ini. Bagaimana? Sebab tu ada satu pepatah Arab menyebut faqidus syai' la yu'ti. Faqid ni orang yang tak ada apa-apa. Bagaimana dia boleh memberi? If you have nothing, macam mana you nak bagi something? Sebab you have nothing. You have to be, kena ada something baru boleh bagi something. Kalau you have nothing, nak bagi macam mana? Sebab tu dalam soal ini sekurang-kurangnya ilmu-ilmu yang asas kita kena ada. Sampai ke suatu tahap orang yang dah ada ilmu tawasau bil haqqi, dia akan masuk kepada peringkat yang keempat, disebut wa tawasau bis sabr. Kenapa pesan dengan sabar? Sebab dalam nak melaksanakan agama ni dia bukan sesuatu yang mudah. Kita takkan dibentangkan red carpet untuk melaksanakan agama. No. Ada ke datang masjid, duduk sawah depan, dapat sampul warna hijau belakang sampul? Tak ada.
Datang masjid siap orang bawa, kita pula suruh derma dah. Beza dengan kan pergi tempat lain dapat cabutan bertuah, ada pergi masjid dapat bertuah, belum lagi lagut. Tak. Maknanya nak melaksanakan agama ni dia memerlukan sesuatu yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi, bukan mudah. Cakap senang. Ya, ustaz cakap senang, nak laksanakan susah. Contoh nak jaga malam bukan sesuatu yang mudah. Boleh jaga malam, tapi nak jaga malam untuk tahajud kepada Allah dia bukan sesuatu yang mudah. Nak cakap tentang soal sedekah, okey, tapi dia bukan sesuatu yang mudah. Kena pula waktu tu kita susah. Allahu Akbar, hati apa susah tadi. Apa lagi? Nak menasihati orang lagi susah. Tak percaya, cuba tengok kalau ada kawan kita buat salah. Yang itulah paling susah. Allahu Akbar, nak tegur ke tak tegur? Kawan dah 40 tahun kan? Tak tegur sekarang, dia salah, dia berdosa. Kita yang nampak salah dia pun kita berdosa sekarang sebab tak tegur. Contoh di situ memerlukan kesabaran. Sebab saya tahu dapat soalan, ustaz, macam mana nak nasihat orang supaya orang tak terasa? Saya kata it's something possible. Nak tegur orang for sure kena bagi dia terasa, baru dia kena buat sesuatu. Selagi dia tak terasa, dia takkan buat sesuatu. Kan? Undertaker tumbuk tak rasa apa-apa. Dia tak yakin. Dia kena tumbuk bagi rasa baru dia melawan balik. So begitu juga. Cuma soalnya bagaimana kita nak memastikan teguran itu disampaikan dengan kalimah yang paling baik. Nabi SAW gunakan kalimah yang paling baik. Allah Ta'ala sampai gambarkan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasfah. Kalau kamu gunakan perkataan-perkataan yang keras dan sebagainya, mereka akan lari pada kamu ya Muhammad. Tapi Nabi guna perkataan yang paling lunak pun, apa yang baginda dapat? Hebat. Saya hari ni okeylah duduk atas kursi sedap. Kan? Sedap saya pada tuan-tuan lagi. Tuan-tuan jenuh nak menunjuk kaki 10 kali. Lenguh dia kan. Saya okey sedap kan. Boleh pusing-pusing lagi kan. Tapi nak bayangkan bukan mudah. Sebab tu 4 ciri ini kalau kita gunakan dalam umur kita, maka kita akan jadi orang-orang yang memperolehi keberuntungan. Kenapa kita beruntung? Kita beruntung sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sifatkan kita sebagai orang-orang yang tidak rugi. Bila ada perkataan illa, dia menafikan kerugian tersebut. Sebab asalnya Allah Ta'ala sebut wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman. Dia melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang saleh. Dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan dia berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka orang inilah nanti yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berjaya. Sebab tu ibu-ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasih, satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut tentang soal masa ini, bagaimana ianya akan datang silih berganti. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr. Selalu baca surah Al-Hashr. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala minta apa pada kita? Ittaqullah. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah dia wal tanzur, dia perhatikan, dia tengok, dan dalam keadaan itu dia mempersiapkan dirinya untuk esok. Orang tua-tua dulu menggambar kadang-kadang waktu akan datang apa esok. Esok nanti kan waktu kenuri, padahal kenuri itu lambat lagi tahun depan, tapi orang tua-tua sebut esok. Sama dengan yang Allah Ta'ala sebut lighad ini.
Sebab apa? Sebab tadilah waktu yang ada pada kita sama ada semalam, hari ini ataupun esok sahaja. Maka Allah Ta'ala minta kita untuk lighba wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Sebab esok nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah sebut wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sebab tu dalam soal ini, bagi orang yang nak pastikan kehidupan dia bermanfaat, kehidupan dia baik, masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kena perhatikan untuk esok apa yang perlu dia buat. Sebab tu Nabi menyebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang al-kayyis, orang yang cerdik, man dana nafsahu, dia senantiasa tengok diri dia, perhati diri dia, cek diri dia, yang kita sebut sebagai audit diri, apa yang dah buat. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari-hari kematian dia. Sebab bila mana kita mati, dah tak ada patah balik dah. Kita biasa baca dalam surah apa? Surah As-Sajdah tiap-tiap hari Jumaat kan. Allah Ta'ala menggambarkan, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idhil mujrimun, nanti kamu akan tengok orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kata tunduk sebab orang salah kan. Orang salah semua tunduk, tak ada orang salah mendongak pada kan, salah semua tunduk. Apa yang disebut rabbana absarna wa sami'na, wahai Allah, kami dah lihat, kami dah dengar. Dah perhati, dah tengok dah syurga tu macam mana, dah tengok neraka macam mana. Apa yang mereka minta? Farji'na, hantar balik boleh tak? Na'mal salihan, for sure kami akan buat amal-amal yang baik. Inna muqinun, la ni yakin sungguh dah. Apa Allah Ta'ala jawab? Dan jawapan Allah Ta'ala ni kalau kita kata memang sentap sungguh. Apa kata Allah? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, lama dah kami bagi hidayah pada semua orang. Walakin haqqal qaul, Allah Ta'ala sebab apa? Kami akan laksanakan apa yang pernah kami janjikan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan campakkan jahannam itu dengan manusia sepenuhnya, dan juga jin yang bersalah. Dan bukan saja Allah Ta'ala tempelak kita dengan kata-kata tersebut, fadhuqu bima nasitum. Zuq, kat KL ada satu kelab, nama kelab Zuq. Ustaz pun tahu juga lah, sebab saya dulu biasa jalan kat situ. Zuq ni makna dia rasa sungguh-sungguh. Zaqa, yazuqu ni makna rasa sungguh-sungguh. Zuq, dapat orang belajar tasawuf ni dia akan sampai peringkat ada zuq. Disebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan pasti merasai sungguh-sungguh kematian. Allah tak sebut fadhuqu bima nasitum, rasalah apa yang kamu lupa dulu. Liqa yaumikum hadha, pertemuan hari ini. Allah kata inna nasinakum, sekarang ni kami yang akan ignore kamu. Sebab dulu kamu ignore kami, sekarang kami ignore kamu. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala menggambarkan masa-masa yang akan datang untuk kita lihat sin-sin itu pasti akan berlaku. Tadi imam baca kan, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Apa dia buat pada ayat kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka man hutamah. Allah akan kamu tahu hutamah tu apa? Narullahil muqadah, api yang menjulang-julang, allati tattali' 'ala al-afidah, yang boleh menyambar sampai ke dalam hati. Tuan-tuan, sebab dalam keadaan ini, bila mana Allah Ta'ala gambarkan masa-masa mendatang, ianya sepatutnya jadi persediaan kepada kita. Kenapa? Sebab suatu hari ianya pasti akan berlaku kepada kita semua. Sebab tu saya nak tutup Tazkirah malam ini dengan satu kata-kata yang disebut oleh seorang
tabi'in. Dia sebut apa? Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluh wa muntazirin ghadan la yablugh law tanzuruna ila al-ajali wa masiruhu labaghadattumul amal wa ghururuh. Dia kata apa? Ramai orang yang memasuki suatu hari yang baru tapi tak sampai penghujung dia. Malam tadi bagus dia sambutkan Happy New Year, balik-balik accident, habis tak ada apa. Baru pagi tadi ambil gambar kan 1 Januari 2023 habis ambil gambar, wassalam, tak sampai ke penghujung. Kemudian sebab ramai orang yang menunggu esok tapi tak dapat raih apa-apa pun. Lagi cuti, apa yang benda paling produktif kita buat? Kan konon-konon cuti nak buat macam-macam, akhirnya kata orang Perak mengeluh tidur banyak. Dan disebut sekiranya engkau lihat kepada ajal disebut dan perjalanannya untuk mencapainya, nescaya engkau akan membenci angan-angan dan tipu daya. Sebab tu kita ni diminta untuk tak banyak berangan-angan. Sebab tu ada kata-kata pepatah Arab tu, lau zara'ta lau nabata laita. Lau zara'ta lau nabata laita. Kalau kamu tanam pohon yang bernama kalau, ia akan tumbuh ialah angan-angan. Sebab tu saya teringat ada satu lagu kan, kalau aku kaya. Kan? Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Kalau aku kaya, masalahnya adakah kita buat ataupun tak buat? Sebab tu saya ingat sangat kata-kata, dia kata bersedekahlah sampai kita kaya, bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Beramallah sampai kita letih. Sebab bila mana tak kala kita tak larat, walaupun tak buat amal, Allah Ta'ala tetap akan bagi pahala atas kerehatan disebabkan kesakitan yang kita lalui. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi, waktu yang ada ini kita gunakanlah dengan sebaiknya. Sebab bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita akan saat kematian kita, di waktu itu dah tak ada dah apa benda yang dapat kita laksanakan untuk tambahkan amal kita. Gunakan masa yang ada. Semua orang ada 24 jam, tapi soal dia bagaimana memanfaatkan 24 jam tersebut. Kita pun dah masuk Jamadul Akhir. Sekejap saja kita nak kejar Sya'ban, Ramadan. Apa persediaan kita untuk sambut bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Moga-moga dengan hayat dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ini, kita akan jadi orang yang lebih baik insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita dalam kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu alazim.